الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan, yakni dunia dan akhirat, ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mengambil perhatian daripada peringatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Surah Al-Baqarah. Adakah kamu tidak melihat, kamu tidak tahu dan tidak mengerti kisah sekumpulan manusia yang jumlah mereka beribu-ribu orang? Mereka meninggalkan kampung halaman mereka kerana takutkan mati. Lalu Allah berfirman, matilah kamu semua. Tiba-tiba mereka mati sekaligus. Kemudian Allah menghidupkan mereka semula. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia yang sangat melimpah ruah kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua cerita yang disebut dalam Quran adalah cerita yang benar. Bukan untuk sedap didengar ceritanya sahaja. Di dalamnya penuh dengan pengajaran dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir meriwayatkan mereka ialah satu kumpulan di kalangan Bani Israel. Ada riwayat mengatakan jumlah mereka seramai 70,000 orang. Apabila kampung halaman mereka, negeri mereka menghadapi wabak taun, mereka diarahkan oleh Nabi di zaman itu supaya jangan meninggalkan kampung itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kampung itu dilanda oleh wabak, kerana mereka takutkan mati. Tidak peduli pada tunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar beramai-ramai jumlah 70,000 orang.
Mereka menyangka dengan meninggalkan kampung itu mereka selamat daripada mati. Mereka lupa mati dan ajal di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat murka kepada mereka. Allah memerintahkan mereka dimatikan semuanya sekaligus. Sekaligus dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lalu masa beberapa generasi, mungkin beberapa ratus tahun, mayat mereka sudah hancur lebur, hingga cebisan tulang yang telah reput. Tiba-tiba berlalu seorang Rasul yang lain dibangkitkan oleh Allah selepas itu. Rasul itu sangat sedih dengan apa yang berlaku. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan mereka semuanya. Lalu Allah menghidupkan mereka sekaligus dengan jumlah 70,000 itu. Menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hari akhirat. Manusia boleh dihidupkan dalam sekejap mata sahaja. Cerita dalam Quran adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia beriman kepada qadar takdir, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia diberi akal fikiran. Menggunakan akal fikiran, berusaha dan berikhtiar sebagai hamba-hamba Allah yang memakmurkan bumi. Bukan mereka menjadikan Allah sebagai hamba mereka. Mereka mesti tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila sakit, berikhtiar untuk berubat. Mengelakkan diri daripada penyakit, mencegahkan penyakit itu. Allah telah menunjukkan kepada mereka bila berlakunya wabak, jangan tinggal negeri yang ada wabak itu. Mereka yang di luar jangan pergi ke negeri itu. Apabila umat Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadapi wabak taun Amwas yang terkenal selepas peperangan besar yang menjatuhkan Rum Bizantin, mungkin jutaan manusia mati dalam peperangan itu. Bukan sahaja orang bukan Islam, termasuk juga orang Islam. Lalu Allah menguji mereka dengan wabak yang terkenal dengan taun Amwas, mengorbankan ribu orang para sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang 10 sahabat dijanjikan syurga oleh Allah dan Rasulnya. Meninggal dalam peristiwa Amwas. Adapun Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berhasrat untuk melawat negeri Syam, setelah melawat Baitul Maqdis, bila mendengar berlakunya taun Amwas, membatalkan lawatannya. Terutama bila mendengar sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkenaan taun, "Idza kana bi ardin takhruju minhu wa idza kana fi ardin fala tadhhabu ilaihi firaran minhu." Apabila berlakunya taun, kamu berada di sebuah negeri, jangan kamu tinggal negeri itu.
membawa penyakit pada negeri lain. Apabila kamu mendengar ada wabak di negeri yang lain, jangan kamu masuk negeri itu, kena takutkan mati, takutkan wabak itu. Itulah pesanan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersabar menghadapi ujian wabak, lalu mati dengan wabak itu, dengan penuh kesabarannya, matinya adalah syahid akhirat. Diberi kelebihan syahid akhirat. Sebaik saja mendengar arahan itu, maka Amr bin As radhiyallahu anhu yang dilantik menjadi gubernur, menjadi wali selepas Abu Ubaidah, mengarahkan kurantin, mengarahkan penempatan. Ada kawasan dilarang keluar, kawasan dilarang masuk. Ada penduduk yang dipindah ke bukit buka dan lembah untuk mencegah penyakit itu daripada merebak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penduduk Syam diselamatkan daripada wabak. Menunjukkan bahawa sejarah Islam mendahului sejarah Barat, sejarah Eropah dalam ilmu perubatan. Tamadun Islam mendahului tamadun dunia yang lain dalam ilmu perbuatan. Banyak kalangan orang-orang bukan Islam mempelajari daripada ilmu orang Islam. Apabila umat Islam mencapai kemenangan, berjaya mendirikan negara besar selepas kejatuhan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia, dan tunduknya kuasa-kuasa besar yang lain, India, China dan lain-lain, umat Islam telah berjaya menarik orang-orang bukan Islam masuk Islam daripada berbagai bangsa. Dalam masa yang sama, kerajaan Islam menerima ilmu-ilmu daripada yang bukan Islam. Dan ilmu itu diislamkan, dibina di atas beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka terbinalah tamadun ilmu yang memberi manfaat pada dunia, yang memberkat kehidupan di hari akhirat. Dalam segala ilmu dunia, maka orang Islam telah menoka berbagai ilmu dalam dunia menjadi bangsa contoh pada seluruh pelosok dunia. Orang Islam menghadapi zaman surut kerana Allah menentukan bahawa tidak ada kuasa yang kekal dalam dunia melainkan kuasa Allah. Allah menjadikan berlakunya pasang surut dalam kehidupan manusia. Bukan saja lautan berubah, musim berubah, termasuk kehidupan manusia, termasuk manusia yang beragama Islam. Diuji oleh Allah dengan berlakunya pasang surut. Kita berada di zaman orang Islam dalam keadaan surut. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, tiba-tiba orang bukan Islam mengambil ilmu dunia daripada orang Islam. Malangnya mereka mengambil ilmu dunia, mereka meninggalkan agama Islam. Kita menyaksikan dunia yang maju pada hari ini sedang membakar diri sendiri, meroboh diri sendiri. Kemudian ilmu yang mencipta senjata-senjata yang memusnah sesama manusia, membunuh manusia dalam sekejap mata berjuta jumlahnya, lebih ganas daripada binatang. Mencipta obat-obat yang merosakkan diri manusia sendiri dengan berlebihan dadah, ganja dan sebagainya.
mencipta kemajuan kebendaan dengan tamak halaba, berlakunya kemusnahan alam, merosakkan cuaca dan musim, kerana mengejar kemajuan dunia tanpa batas halal dan haram. Apa yang berlaku pada hari ini menyedarkan kita umat Islam supaya kembali semula memimpin dunia bersama dengan Islam, mengajak manusia supaya mengikut Islam. Dengan syarat kita sendiri mestilah umat yang berpegang dengan ajaran Islam, umat contoh pada umat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dengan syarat kamu menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dan akan beriman kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah. Aqulu astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap, menilik diri masing-masing, kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita. Adakah menepati ajaran Islam ataupun tidak? Sebelum kita diheret di hadapan Allah untuk dibicarakan, tidak ada yang membela kita melainkan iman, amal yang saleh dan akhlak yang mulia. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, sesaka peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang benar menyelamatkan kita dari dunia sehingga hari akhirat. Marilah menjauhkan diri semua perkara yang bercanggah dengan Islam, menentang perkara yang menentang Islam. Kerana semua perkara bercanggah dengan Islam itu sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Sesungguhnya jangan lupa sekali lagi untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang mempetunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya
sentiasa berselawat dekat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang bersalawat dekat atasku satu selawat, nasib Allah bersalawat ke atasnya 10 salawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW yang ada di alam barzakh, supaya melayakkannya bersama dengan Nabi dan bersyafaat-syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمة ولاة سلطاننا اللهم اهدهم رشدك ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.